Assalamualaikum, salam sejahtera. Gosip Bola episod 14. Saya Amir Fuad bersama rakan saya Izzy Nazri dan Jufri Juki. Hari ini sebenarnya Gosip Bola patutnya jadi episod yang terakhir sebab sepatutnya 19 hari bulan Februari, hari Jumaat adalah jendela perpindahan yang terakhir ataupun tarikh yang terakhir untuk pasukan-pasukan Liga Malaysia mendaftarkan pemain-pemain. Tetapi 2 hari lepas ataupun semalam lah diumumkan yang jendela perpindahan pemain dilanjutkan sekali lagi. Aku rasa ni buat kali kedua, kali ketiga aku tak pasti. Sehingga 5 Mac, sehingga perlawanan pertama Piala Subangsih di antara JDT dan juga Kedah. Kita start dengan Izzy lah. Izzy ada berita untuk kita? Kita nak pergi sekejap, kita nak pergi ke Kuala Lumpur. Baru-baru ni Kuala Lumpur telah mengumumkan Romel Morales lah. Sebelum ni kita ada cerita tentang Romel Morales yang beliau akan ke sana, tapi ini kali dia dah seal the deal. Orang kata memang Romel Morales akan beraksi untuk Kuala Lumpur. Umum tahu kita ada Safi Salih di sana. So nak tengoklah macam mana kan. Romel Morales ni pernah main dekat Malaysia sebelum ni. So dia ni bukan player yang asing lah untuk Liga Super kita. Untuk side Kuala Lumpur, untuk kota import dah penuh dah. Dah penuh. So kita ada Dominic Da Silva. Aku recap balik kita ada Dominic Da Silva as a penyerang. Kemudian kita ada Paulo Jose untuk pemain tengah, and then kita ada Romel Morales juga pemain tengah. Kita ada Giancarlo Gallifuco pemain pertahanan. Dan ini pun rare juga ni pasal import keeper Kevin Mendoza. Season ni banyak orang pakai keeper import lah rasanya. Rasanya aku rasa nak dekat 3 pasukan yang pakai keeper import ni. Kita tengoklah macam mana. Sebab dah tak percaya kot keeper tempatan. Mungkinlah kan. Tapi aku cerita sikit, Kevin Mendoza ni dia penjaga gol berumur 26 tahun dari Denmark, mempunyai pertalian darah Filipina dan memiliki pasport Filipina walaupun dia daripada Denmark. Pernah bermain di Liga Denmark Division 2. Musim lepas bersama dengan pasukan Van Dissel FF dari Denmark, beliau tampil sebanyak 16 kali dan bolos 32 gol musim 2020. Okey, untuk Giancarlo Gallifuco ni, dia pemain pertahanan berumur 27 tahun dari Australia, ada pertalian darah Itali, bermain bersama pasukan elit Melbourne Victory musim 2020, melakukan 4 penampilan sahaja, pernah mewakili pasukan kebangsaan Australia bawah 23 tahun. Itu untuk KL lah. Aku rasa bila kita dah habis nanti kita akan recap balik semualah. Okey, aku start sikit dengan Kelantan FC. Kelantan FC pun dah sahkan import diorang lah aku rasa. Yang pertamanya Christos Inzidis yang akan menjertai Kelantan FC hari itu pada 15 Februari. Pemain pertahanan yang berumur 28 tahun dari Greece, bermain dengan pasukan Romania. Sebelum ni di Liga Romania Division 2 musim 2020. Pernah juga bermain di Liga Semi Pro di Australia. Pemain kedua Mario Arquez, pemain tengah berumur 29 tahun dari Spanyol, pernah bersama dengan pasukan remaja Villarreal, bersama pasukan Kerala Blasters di Liga Super India musim 2020, melakukan 6 penampilan bersama Kerala Blasters. Yang ketiganya Jack Hindle, ni pemain penyerang berumur 27 tahun daripada England, bersama pasukan South Shields yang bermain di Liga Division 7 England. Pemain keempat Nathaniel Bingo, ni pun kita dah cerita hari tu. Dia bekas pemain futsal dari Indonesia berumur 22 tahun. Dia pun datang daripada Liga Indonesia Division 2. Okey, itu Kelantan. Ada lagi Zee ataupun Juf nak tambah-tambah sikit? Boleh ke kita kepada yang paling aktif ni? Sebab aku banyak study sikit pasal yang aktif ni lah. Yang paling kita tahu umum, aktif sekali negeri yang di bawah Bayu. Boleh ke kita ke sana? Boleh. Okey, seperti yang semua tahu negeri di bawah Bayu telah menandatangani 2 pemain kebangsaan, penyerang kebangsaan. Satu yang cukup famous masa Sukan C 2017 iaitu N Tanabalen. Pemain yang hebat menggunakan kepala. Dia telah berkontrak bersama pasukan Sabah, dan begitu juga legenda dari pasukan Merah Kuning dan satu ketika dulu pernah menjadi hak di Johor Darul Takzim iaitu Amri Yahya. 2 pemain inilah striker tempatan yang memasuki yang terbaru masuk untuk pasukan Sabah. Sabah juga sebelum ni dah yang kita pernah gosip-gosipkan episod sebelum ni, Sadir Ramdhani seperti yang kita tahu yang pernah berkelana di pasukan Sri Pahang FC. Lepas tu ada juga Levi Madinda. Yang ni kita dah cerita lah, dah confirm lah kan semua kan? Betul, ini semua yang confirm lah, Risto Midreski. So Sabah maknanya
correct me kalau aku ada salah sikit, maksudnya Sabah akan menggunakan 4 import yang which is yang dinamakan Pak Tesu adalah yang dikekalkan daripada musim lalu. So import yang lagi 3 adalah untuk zon ASEAN adalah Sadi Ramdhani, lepas tu Levi Madinda dan Rizko Mitroviski. Untuk N Tanabalen, dia macam Juf cakap tadi bekas penyerang kebangsaan bawah 23 tahun, 25 tahun baru 25 tahun. Dari Perak 2 ke Sabah, pernah dipinjamkan ke Kedah. Musim lepas melakukan 7 penampilan dan 4 dari bangku simpanan dan 0 gol untuk Perak 2. Ini Tanabalen lah. Untuk Amri Yahya pula penampilan 11 kali bersama Sarawak United menjaringkan 2 gol di Division 2 bersama Sarawak United. Okey, itu Sabah. Aku rasa Sabah pun dah selesai lah. Maknanya maknanya kalau Amri Yahya pergi Sabah, Sarawak United tak boleh menang tau dengan Sabah. Oh ya? Tak boleh. Tak boleh Tak boleh. Selangor menang, boleh. Selangor boleh. Tidak tukar lah maksudnya. Dia ikut kat mana yang jurulatih yang dimarah tu lah. Faham. Engkau pergi situ, engkau tak boleh menang aku. Dia macam tu. Maknanya kalau Sabah lawan Selangor? Boleh. Kalau Selangor nak menang boleh, Selangor tak nak menang pun boleh. Tapi kalau Selangor kalah memang kita baki lah. Simple. Okey, aku baca sikit Melaka pun dah sahkan Stefan Nikolic. Daripada dia ada hari tu siapa Marco Simic lah apa semua. Lalas Stefan Nikolic ni sah dah ke Melaka United. Okey, Izzy boleh cerita sikit pasal PDRM? Okey, untuk PDRM PDRM ni kalau ikutkan dia dah seal the deal lah untuk semua kota import player dia sebanyak 4 orang. Yang pertama adalah Bruno Suzuki, berumur 30 tahun daripada Jepun, bertindak sebagai penyerang. Kemudian ini nama yang tidak asing lagi lah, Lazarus Kaimbi. Dah tua sangat, 32, dari Namibia, pernah main untuk Kelantan. Aku tak ingat lah tahun bila ni, tapi pernah main untuk Kelantan lah. Musim lepas ya. Okey, musim lepas dia ada 11 penampilan dengan 2 gol kalau tak salah aku. Tak banyak gol lah, 2 gol atau 1 gol macam tu. Kemudian yang terkini ataupun yang paling latest adalah Alexander Amponsah daripada Ghana. Yang ini muda, dia main DM, berumur 24 tahun. Tim sebelum ni main untuk Rakhine United daripada Myanmar. Dan kota yang terakhir adalah Victor Kamhuka, berumur 30 tahun daripada Zimbabwe, bermain untuk posisi pertahanan. Ini pun daripada Myanmar kan? Yes, kalau tengok kat sini mungkin ini sajalah kot bajet PDRM untuk 4 import. Aku tak rasa dia nak ambil lagi 1 kot, rasa aku lah. Liga Liga Perdana 4 je Izzy. Bukan okey. Sorry, aku lupa pula PDRM Liga Perdana. Maafkan aku. Okey. Aku nak masuk Pahang. Okey, Pahang ni interesting hari tu dia orang dah sahkan pemain Sergio Aguero. Tapi sampai-sampai bukan yang Man City tu. Dia punya CEO marah, dia kata apa ni kita sign Sergio Aguero tapi yang sampai bukan yang betul. So, Sergio Aguero ni sebenarnya dia digantikan dengan pemain Yevhen Bokashvili. Dia sah menandatangani bekas penyerang bawah 21 tahun daripada Ukraine. Kelab sebelum ni adalah pasukan PSS Sleman di Indonesia. Menggantikan, macam aku cakap tadi, menggantikan penyerang Sergio Aguero yang akan dipinjamkan ke Liga Perdana. 28 tahun penyerang di Liga Indonesia menjaringkan 17 gol dan 5 assist dalam 36 penampilan. Pahang sebenarnya dia sign Sergio Aguero ni 2 tahun kontrak. Sebab tahun depan dia nak naturalize Sergio Aguero ni, nak jadi pemain Malaysia, nak dapat pasport Malaysia. So itu dia orang punya strategi lah. Selain itu dia orang kata dia orang akan cuba naturalisasikan pemain macam Litak juga untuk musim 2022. Aku nak masuk Selangor Selangor pun hari tu kita tak sempat nak cakap yang pasal pemain Myanmar tu yang masuk Selangor 2, Hin Hat Ong. Dia dah confirm lah, maksudnya dah confirm. Tapi ada satu lagi kes yang melibatkan Selangor ni sebenarnya. Yang ni sebenarnya bukan perpindahan lah. Sebab bila ini aku tak tahu. Ini aku biarkan netizen dan juga sesiapa yang di luar sana, korang sendiri boleh judge lah. Bila perpindahan ni, jendela perpindahan ni lanjutkan, ada orang salahkan JDT sebab ada orang kata ni sebab JDT lah. Tapi ada juga yang salahkan Selangor. So aku tak tahu kan.
kenapa jendela perpindahan ni dilanjutkan. Sebenarnya patut dihabiskan hari ni. So menurut CEO Selangor, ni Dr. Johan dia cakap dia kata sebenarnya 2 import terakhir iaitu Ifedayo dan kemungkinan besar Manuel Conrad telah didaftarkan pada 12 Februari yang lepas. Tapi Manuel Conrad ni sampai hari ni tak diumumkan lagi. So itu penerangan daripada site Selangor lah. So aku tak tahulah kan. Dengan JDT pula, kenapa JDT, kita masuk terus JDT sebelum kita nak cerita pasal Safid Rahim ni, actually kita boleh cerita sikit lah pasal Safid Rahim. Sebenarnya Safid Rahim pun dah kembali bersama pasukan JDT selepas 2 musim bersama Melaka United, kembali ke JDT. Pemain tengah berumur 34 tahun. Ada orang kata dikabarkan Safid Rahim ni akan mendapat peranan sebagai pemain dan jurulatih di JDT. So dia dengan Melaka United melakukan penampilan sebanyak 10 kali dan 3 kali sebagai pemain simpanan, menjaringkan 1 gol untuk Melaka United ni tahun 2020 lah. Okey, kita move on dengan Safid Rahim. Kita masuk dengan apa yang kontroversi, apa yang kenapa orang macam cakap ni salah. Ini sebab JDT lah, pasal kisah Jonathan Herrera ni. Kabarnya akan dipinjamkan. Orang kata bukan kabar dah macam laporan daripada Argentina. Yes, nampak macam dah betul lah ni ke Independiente. Kalau aku salah sebut tolong betulkan. Pinjaman selama setahun. Kemudian tiada kos yang akan dikenakan kepada tim Independiente ni. Katanya ada katanya. Dia termasuk dalam option to buy tu, tak laku Min. Ada some amount tu lah. Aku tak pasti kesahihan tu, tapi part tu saja yang aku rasa secara ringkas aku boleh cerita pasal Jonathan Herrera ni lah. Cuma yang menjadi tanda tanya aku, tindakan ni sebenarnya ada kaitan sikit dengan apa yang dikatakan pelanjutan transfer window Malaysia ni, tapi kemungkinan betul atau tidak tu kita tak pastilah, tetapi nampak positif ke arah tu kalau kau tanya aku lah. Sebab honestly right now kalau tengok JDT punya style untuk for the past 2 ke 3 musim, dia memang menggunakan striker yang orang kata import lah, bahayalah, import yang bahayalah. So bila tak adanya Jonathan Herrera ni, aku menjangkakan akan ada replacement. Honestly aku menjangkakan akan ada replacement. Walaupun tapi tak sempat lah kalau semalam baru umum kan. Betul, sebab laporan daripada Argentina ni semalam. Ini dia Argentina, betul? Betul. Sebab itu aku kata tadi ada kait rapat dengan pelanjutan transfer window Liga Malaysia. Sebab amalan di JDT, kebiasaan dia akan meletakkan striker import. Dia tak ada striker, kalau kita tengok track record daripada Figueroa, kemudian yang macam ada sebelum ni, macam the latest one is Diogo, dia memang akan gunakan striker import lah. Dia tak akan gunakan Hazwan Bakri ke Syafiq Ahmad, maybe sometimes, tapi yang core dia tetap aku akan kata import. So aku menyatakan akan ada replacement untuk Jonathan Herrera ni. Independiente akan bayar RM807,000 kepada JDT untuk pinjaman. Dan ada option ataupun ada pilihan kalau Independiente berminat untuk dapatkan Jonathan Herrera secara kekal ataupun secara sah musim depan, dia kena bayar 1.2 juta USD, sama dengan 4.8 juta ringgit. So itu yang dilaporkan. Tapi macam tadi TMJ pun dah sahkan. TMJ cakap tadi, dia kata masa dia dapatkan Jonathan Herrera ni, dia bayar 800,000. Dan sekarang ni kalau dia pinjamkan, dia dah balik modal, kalau dia jual dia akan buat untung. Nak kata ada kaitan, macam Izzy cakap, mungkin ada kaitan, aku tak tahu. Itu korang boleh judge sendiri. Sebab ada yang kata, sebab Selangor tak daftarkan lagi. Katanya Dr. Johan pun dah cakap, tu yang aku cakap ada kait rapat. Dr. Johan cakap tadi dah daftarkan dua-dua. Lepas tu dia cakap Perak, sebab Perak tak daftarkan. Tapi apa yang kita dengar sekarang, Perak nak kekalkan 4 saja. Tak nak tambah lagi 1. So kebanyakan pasukan pun dah complete lah. Dah seluruh kuota tu dah complete. Tapi hasrat kau Izzy ataupun Jufri nak tengok Hazwan Bakri ganti Herrera tak jadi kenyataan lah. Kita tak tahu lagi. Mungkin itu spekulasi daripada sesetengah penyokong mengatakan Johor adalah punca yang membuatkan jenis pemilihan ni. Tapi kita tak tahu. Sekali tengok memang dipakai Hazwan Bakri. Mungkin ataupun mungkin Boca Juniors berminat dengan Hazwan Bakri je. Mungkin juga. So itu kita biarkan kepada penonton untuk fikirlah macam mana apa semua. Dan aku rasa itu sahaja setakat dia dengan apa yang kita ada sekarang ni. Hub
maknanya kita akan bersiaran kali terakhir, kita akan kiranya macam Dapatlah episod ke-15 ni sebenarnya Min. Hari ni 14 dapatlah 15. tak tahulah sampai bila, takut tiba-tiba 5 Februari sekejap lagi extend lagi, kita tak tahu. So itu saja. Aku nak terima kasih kepada kawan-kawan dan rakan-rakan aku untuk berita-berita yang kita dah update dan apa semua. Kita akan jumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.